guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkembangan di mahkamah berkaitan dengan perbicaraan Wan Saiful. Ada yang mengejutkan hari ini. Saksi mengatakan ada transaksi, ya, ada transaksi uang masuk ke dalam akaun Wan Saiful Wan Jana Wibawa. Mungkin kalau dia pun masuk mungkin dalam akaun company dia. Jadi apakah pengesahan yang dibuat itu, ini yang menarik ya untuk saya kongsikan. Yang kedua adalah isu berkaitan dengan sebuah data. Sebuah data yang amat mengejutkan kita daripada kerajaan PAS, sahabat-sahabat semua. Apakah data itu? Jangan pergi kemana-mana dulu. Kita akan lihat kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution ya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, untuk yang pertamanya mari kita lihat ya perbicaraan membabitkan rasuah Wan Saiful Wan Jana Wibawa ini. Jadi saksi mengatakan bahawa ada transaksi kemasukan wang sebanyak 49,000 ke dalam akaun Wan Saiful. Akaun Wan Saiful ya. Ini adalah antara kata-kata daripada saksi saksi di mahkamah hari ini. Jadi Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur hari ini diberitahu terdapat transaksi kemasukan wang berjumlah 49,000 ke dalam akaun bank persendirian bekas Ketua Penerangan Bersatu, yaitu Wan Saiful Wan Jan 2 tahun lepas ataupun digelar sebagai Wan Saiful Wan Jana Wibawa. Penolong Pengurus Mebeng Cawangan Bukit Damansara Fazila Omar 49 tahun turut mengesahkan wang berkenaan dimasukkan ke akaun bank Islamik menerusi cek pada 25 Oktober 2022 yang dibuka atas nama Wan Saiful Wan Jan. Bagaimanapun saksi pendakwaan ke-11 itu tidak dapat memastikan individu yang memasukkan wang tersebut. Katanya, saya boleh sahkan terdapat kemasukan wang berjumlah 49,000, tapi saya tidak dapat pastikan siapa yang masukkan wang itu karena ia bukan bidang kuasa saya, katanya. Tetapi wang itu telah dimasukkan. Jika ingin tahu butiran cek, kami boleh buat semakan dengan membuat permohonan ke Ibu Pejabat Mebeng, katanya apabila dirujuk dengan penyataan akaun bank berkenaan. Fazila berkata demikian semasa pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Siti Amira Muhammad Ali pada perbicaraan kes Wan Saiful yang berdepan 18 pertuduhan penggubahan wang haram dan 2 pertuduhan rasuah berhubung dengan projek Jana Wibawa. Di soal Siti Amira berapa kali transaksi kemasukan wang 49,000 itu, saksi menjawab hanya satu kali sahaja, yaitu pada 25 Oktober tahun 2022. Perbicaraan di hadapan Hakim Rosli Ahmad bersambung 3 September ini. Sekali saja ya, hari ini saja. Kan bersambung bulan depan lagi. Wan Saiful berumur 49 tahun ini juga didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepcere Sinar Berhad mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai 232 juta ringgit. Beliau juga didakwa menerima wang tunai berjumlah lebih kurang 7 juta lebih ya melalui atau hampir 7 juta melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sinar Berhad daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Nepcere Sinar Berhad sebagai upah membantu syarikat itu untuk mendapatkan SST bagi projek tersebut. Wan Saiful juga didakwa melakukan kedua-dua kesalahan Royal Lake Club Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur pada April 22 tahun 2022 dan di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tunku antara 8 Julai hingga 30 September 2022. Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan 5.59 juta ringgit dengan memindah wang dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu antaranya bagi membayar pembelian kenderaan jenis Ford Ranger, pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia, selain memindahkan wang itu kepada beberapa akaun termasuklah milik Sinar Kraft Tangan Sinar Berhad. Untuk pengetahuan, Sinar Kraft Tangan ini adalah Sinar Harian ya, berita tu. Maksudnya berita Sinar Harian ni pro kepada pembangkang ya, bersatu. Kesemua mungkinlah ya. Jadi kesemua kesalahan didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad Bukit Tuanku di Kuala Lumpur antara 12 Ogos dan
13 Ogos tahun 2022 mengikut Seksyen 41B Aktah Pencegahan Penggunaan Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Jadi itu dia sahabat-sahabat semua, ya, satu perkara yang mengejutkan kita. Kehebatan ya Wan Saiful Wan Janawibawa dalam skandalnya, skandal melibatkan rasuah, projek Janawibawa dan sebagainya. Hebat ya. Kalau sakau menyakau inilah antara kehebatan ya. Yang kedua, sebelum saya akhiri ya, data yang mengejutkan apa yang saya katakan tadi adalah data ya berkaitan dengan daerah Kedah, Kelantan, Terengganu. Catat kadar penagih dada yang tertinggi. Apa berlaku dengan kerajaan Parti Islam Se-Malaysia ini daripada PAS? Antaranya daerah Pendang di Kedah mempunyai kadar penagih dada tertinggi bagi setiap 100,000 penduduk di negara ini, menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saifuddin juga berkata, kompilasi data Badan Pencegah Narkotik Negara ini menunjukkan Pendang mempunyai 1,133 penagih dada bagi setiap 100,000 penduduknya. Angka itu dah jauh lebih tinggi daripada purata nasional yang kini 432 setiap 100 orang, 100,000 orang. Dan selepas Pendang, data menunjukkan daerah lain yang mempunyai bilangan penagih dada yang tertinggi bagi setiap penduduk termasuk Machang. Machang, Bacok di Kelantan dan Besut, Dungun, Kemaman dan Marang di Terengganu. Waduh. Ini adakah mereka ni kena makan rasuah dan sebagainya? Kita tak tahu sahabat semua. Jadi berucap pada satu sidang media di Kuala Lumpur, Saifuddin berkata, pihaknya masih mengkaji sebab kawasan itu mempunyai bilangan penagih yang lebih tinggi berdasarkan data terperinci yang dikumpul daripada Polis Agensi Anti Dada Kebangsaan, Kementerian Kesihatan dan Kemudahan Pemulihan Dada Swasta. Berdasarkan data itu, tampaknya pihak berkuasa mendapati lebih separuh daripada penagih dada sama ada penganggur, pegawai sendiri atau di sektor swasta. Dari segi pendidikan, kebanyakan penagih didapati berpendidikan sekurang-kurangnya SPM. Dari segi latar belakang keluarga, dia datang dari B40 dan M40. Ini data, kata Saifuddin. Ini bukan Saifuddin sebut. Ini Saifuddin berkongsi dengan dapatan data semalam. Jadi kalau tengok yang luar, yang itu latar belakang ekonomi, pendidikan, status pekerjaan, kita dapat tengok katanya. Tapi kalau kita tanya kenapa kawasan-kawasan ini, soalnya saya hanya boleh buat jangkaan terbuka. Katanya semasa sidang media itu yang diadakan selepas melancarkan acara anti narkotik anjuran Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman. Turut hadir pada majlis itulah Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin, pengarah GSJN Bukit Aman, Kok Chin dan pegawai tertinggi polis yang lain. Malaysia kini dilarang membuat liputan oleh unit media komunikasi Bukit Aman kerana didakwa tidak melepasi tapisan keselamatan, tapi kemudian dibenarkan membuat liputan sidang media Saifuddin. Datuk Seri Saifuddin menambah bahawa KDN akan menggunakan data yang dianalisis untuk menggerakkan agensinya di mana mereka akan memberi lebih tumpuan kepada kawasan yang mencatatkan bilangan penyalahgunaan dada yang tertinggi. Ini termasuk program dan kesedaran oleh kesemua agensi berkaitan serta penglibatan dengan pemimpin tempatan. Katanya lagi, kami melakukan analisis ini supaya dapat membantu kami merancang pendekatan yang lebih sesuai dan disasarkan. Inilah dimaksudkan dengan data tambahnya lagi. Itu antara perkara yang agak mengejutkan kita. Namun inilah realitinya. Pemimpin-pemimpin mereka, ahli-ahli parlimen mereka sibuk ya berpolitik sepanjang masa, tetapi kawasan mereka entah apa yang mereka lakukan. Apa usaha ahli-ahli parlimen ini? Antaranya di kawasan tadi Pendang, antara kawasan parlimen yang disebutkan Pendang, antaranya Machang, Bacok. Mana lagi? Kalau anda masih ingat apa yang mana kawasan yang saya sebut. Di Besut,
Dungun, Kemaman, dan juga ahli parlimen di kawasan Parlimen Marang, Terengganu. Waduh, hebat sebenarnya. Hingga hilang kata-kata saya. Jadi apapun, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan apapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.